Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, puan-puan, malam ni kita menyambung lagi sirah para rasul, yang mana telah kita stop sebab PKP sebelum ni hampir 3 bulan lebih, no? Maka malam ni kita sambung lagi insyaAllah. Seterusnya kita piturin pasal kita nak berhenti tepat isyak. Kita berhenti sebelum ini pada kisah tentang kedatangan angin terhadap kaum Nabi Ad, kaum Nabi Hud. Kita masuk muka surat 136. Kita nak mula dengan firman Allah Subhanahu wa taala, itu inna arsalna, insyaallah surah Al-Qamar ayat 19. Firman Allah Subhanahu wa taala, inna arsalna alaihim rihan sarsara fi yaumin naqsim mustamir. Yang bermaksud sesungguhnya kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang sangat kencang pada hari nahas yang terus menerus. Rihan sarsara satu nama khas lah, satu angin yang jenis sarsara yang dihembuskan kepada kaum Ad, yang bermaksud angin yang kencang yang terus menerus non-stop selama 8 malam 7 hari. Iaitu pada hari nahas yang menimpakan mereka, azab Allah Ta'ala menimpa mereka secara terus menerus tanpa pernah terputus walau sejenak. Maknanya angin itu datang dengan laju, dan kelajuan itu dia tak pernah berhenti. Kalau kita pernah menghadapi angin yang sangat kuat, dia akan main gelombang sekali, dia rehat sekali lagu tu lah kalau kuat macam mana pun. Tetapi soro-soro ini sifat dia main non-stop. Dia memang laju tu sekali main, tak berhenti dah. Dan tak berhenti itu selama 8 malam 7 hari. Orang berpendapat bahawa hari nahas, surah Al-Qamar kata Allah, yang menggelimpangkan manusia itu seakan-akan menjadi mereka itu seumpama pokok kurma yang tumbang. Orang yang berpendapat bahawa hari nahas yang terus menerus itu ialah pada hari Rabu yang merupakan suatu kesalahan dan bertentangan dengan Al-Quran, kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain yang bermaksud, maka kami meniupkan angin yang amat gemuruh kepada mereka pada beberapa hari yang siang. Saya rasa pernah cerita dia ni. Kata Imam Ibn Katsir, dalam zaman dia ni ada orang dah berpendapat hari Rabu tu hari sial, sebab hari itu adalah hari angin ditiupkan kepada penduduk Ad, ini kaum Ad. Tetapi kata Ibn Katsir, pandangan ini salah, pemahaman ini salah. Kenapa salah? Sebab angin itu dia tiup terus menerus selama 8 hari 7 malam. 8 malam 7 hari. Ada 8 malam 7 hari. Kalaulah hari itu dikatakan sial, bermaksud semua hari sial. Sebab tidak ada hari yang terlepas dalam tempoh 8 hari itu. Jadi pemahaman yang mengatakan hari Rabu itu sial disebabkan ditiupkan angin kepada kaum Ad pada hari Rabu, maka tak boleh terima, kata Ibn Katsir. Kalau tuan-tuan ingat dulu di Malaysia ada pemahaman tentang hari Rabu tak boleh buat PRK kot sebab hari sial. Dia main daripada sini juga kot. Kata Ibn Katsir tak boleh terima pendapat itu kerana dia ditentukan kesialan ataupun tidak itu berdasarkan dalil yang qat'i, dalil yang kuat. Kalau dalam ilmu hadis pun kita ada satu kaedah dalam nak menilai matan, disebut dengan mujazafah wa rakakah. Dua jenis perkara ini kalau duduk dalam hadis, kalau hadis itu lemah, ada unsur mujazafah dengan rakakah, maka perlu diperhatikan semula. Mujazafah ni bermaksud dalam bahasa Melayu dia kita kata hyperbola, perbandingan yang melampau, yang mana mungkin Nabi ucap macam tu. Contoh macam Nabi kata, contoh macam ada hadis yang disebutkan, siapa yang sembahyang tarawih pada malam sekian-sekian akan dapat pahala 300,000 orang syahid. Siapa yang sembahyang tarawih sekian-sekian malam dapat pahala ada banyak macam dulu orang gantung kan. Kemudian yang paling popular, siapa yang mengucapkan satu lafaz zikir saya tak ingat, tapi akan 700,000 burung akan berzikir dekat dia, yang mana setiap satu burung itu ada 700,000 lidah lagi.
Lafaz-lafaz yang macam tu dia masuk kategori mujazafah, yang saya bukan orang yang akan mai kata ni dhaif ni dah. Cuma sekadar selalunya ulama akan duduk, akan bincang balik status ni macam mana. Kemungkinan ada, tetapi yang ucap tu orang lain, bukan Nabi. Satu lagi rokakah. Rokakah ni satu lafaz yang dikatakan, disandarkan kepada Nabi macam Nabi kata, tetapi lafaz tu mana mungkin sekenal kita dengan Nabi, takkan Nabi kata macam ni. Ada satu hadis yang macam Nabi kata, iza turidu, kalau kamu mengkehendakkan, bu'istu ilayya baridan, kalau kamu hendak mengutuskan kepada aku satu orang postman, satu orang pengutus, fab'asu, dan maka utuskanlah baridan, satu postman yang jamilul ism, yang nama dia cantik, wa jamilul wajh, dan wajahnya cantik. Nabi kata kalau hampa nak hantar seorang negotiator mai jumpa dengan aku, pastikan nama dia sedap, muka dia lawa. Ada hadis ni. Tapi ulama bincang, takkan Nabi nak sebut macam ni, kan? Dia termasuk dalam kategori rokakah. Macam ni jugalah pemahaman yang mengatakan satu-satu malam tertentu, satu-satu ketika tertentu ada kesialan tertentu. Kalau berdasarkan hadis yang kuat, kita tak boleh kata apa lah, kita terima sebulat suara lah. Tapi kalau riwayatnya itu ada pertikaian, maka kita kena bincang balik sejauh mana kefahaman kita terhadap perkara ni. Macam orang kata, bagaimana dengan pemahaman hadis-hadis yang bersifat tahdid ataupun penetapan sesuatu, macam siapa buat sekian dapat sekian, siapa buat sekian dapat sekian. Kalau hadis itu kuat, tidak ada masalah. Kalau ada perbincangan di sudut perawinya, maka sekadar fadail amal tidak ada masalah. Semua orang setuju yang tu. Cuma kalau bersifat kepercayaan terhadap yang bersifat tahdid, yang penetapan, buat yang ni dapat 25, yang tu kuat lah, maksudnya yang lain lah. Buat ini dapat 1000 orang akan ni, buat ini dapat 16,000 bidadari, buat ini dapat macam saya sebut tadi, burung tadi tu. Maka itu ulama kebanyakannya menolaknya. Bukan menolak hadis tu, menolak pemahaman itu. Macam ni, penetapan tarikh hari Rabu sial. Sebab apa? Sebab ni. Maka kata Ibn Katsir, dia tak terima. Sebab dia kata kalau dah dikatakan sial sebab kaum Ad, maka 8 hari semua sial. Baik. Adalah telah maklum bahawa angin itu berlangsung selama 8 hari berturut-turut. Apabila kesialan itu secara substansial melekat pada hari itu, maka berarti 7 hari semuanya merupakan hari-hari sial. Dia tadi tu kan. Pendapat yang demikian ini tidak ada seorang pun yang menyatakannya, tetapi yang dimasukkan itu hari-hari tidak lain hanyalah bagi mereka. Maksudnya kesialan itu hanya pada mereka lah, bukan hari yang sampai ke hari ni kita pegang kata Rabu ni sial sebab kaum Ad. Tak boleh. Bukan kita tak boleh, tak betul. Wa fi 'adin id arsalna 'alaihimur rihal aqim, dan juga pada kisah Ad ketika mana kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Kata Ibn Katsir, nak kata sial bolehlah, tetapi sial pada depa tu, sebab ayat disebut wa fi 'adin, kepada kaum Ad diutuskan arsalna 'alaihimur rihal aqim. Maknanya dah Allah Taala dah lock kat situ dah. Yang kalau nak kata sial juga, yes, tapi sial for that tribe, untuk kaum Ad tu. Bukan dia apply sampai bila-bila. Takut dia jadi pemahaman, nak buat kenduri nak buat kenduri di rumah, anak nak menikah, jangan buat hari Rabu sial. Pasal nanti hari Rabu takut angin kuat ke apa ke, pasal kaum Ad dulu kena hari Rabu. Tu tak kena. Kalau ada pemahaman macam tu, kata Ibn Katsir, terbatal. Maksudnya kata Ibn Katsir, angin yang tidak mendatangkan kebaikan sama sekali. Angin ini tidak menyebarkan awan dan tidak juga menerbangkan serbuk sari. Kan binatang dia ada pendebungaan dan sebagainya tu kan. Tetapi ia merupakan angin yang mematikan sama sekali dan tidak mengundang kebaikan. Angin itu tidak membiarkan satu pun yang dilaluinya, melainkan dijadikannya seperti serbuk. Tu dia. Kat mana angin tu lalu, yang dia tempuh, benda yang dia langgar itu, akhirnya 7 hari punya duk bagi tak berhenti ni, kata Allah dalam surah Az-Zariyat, jadi serbuk. Jadi serbuk tu. Allahu Akbar. Yakni seperti sesuatu yang usang dan rosak, yang tidak dapat diambil manfaat sama sekali, sebagaimana yang diterangkan dalam sebuah hadis dalam kitab Sahihain yang diriwayatkan dari Syu'bah, dari Al-Hukum, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, aku ditolong dengan angin timur, sedangkan kaum Ad dibinasakan dengan angin barat.
Kita ada perbincangan tentang angin timur dan barat. Dalam geografi dia ada angin timur laut, barat daya. Pertukaran arah mata angin yang menyebabkan pelabuhan di tanah Melayu dulu menjadi terkenal sebab kita lokasi strategik. Antara orang nak berlayar daripada arah belah-belah barat ke timur ke barat ke, dia ada peralihan angin monsun. Dan kawasan kita ini misalnya Melaka, pelabuhan di Kuala Kedah, pelabuhan di Fatani, dia terlindung oleh Sumatera dan terlindung oleh Borneo yang menyebabkan angin yang sampai kepada kita itu tak begitu kuat. Dan kawasan kita itu memang sesuai untuk R&R, berlaku rehat. Sementara contoh, orang daripada China nak pusing, nak pergi ke belah sini selatan ni, pergi ke Jepun, Korea betul lah kot kan. Maka bila sampai katalah main bulan 5 di sini, masa tu angin dah bertukar lah, angin timur laut pula. Maka kalau dia teruskan juga, kapal akan jadi reverse lah. Maka dia kena rehat dulu, tunggu 6 bulan sampai angin barat ni main balik, sambung dia pula. Maka masa duk tunggu di pelabuhan itulah berlakunya penyebaran Islam, berlakunya macam-macam proses jual beli lah, pernikahan dan sebagainya. Sebab itulah bangsa Melayu dulu sangat cekap dan sangat fasih ilmu lautan. Sampai kerajaan Melaka ada undang-undang laut Melaka. Mana ada kerajaan yang sampai boleh buat undang-undang atas laut. Sehari ni kerajaan moden pun nak main judi pergi atas laut lah. Minta maaf sebut lah kan. Orang yang dia tahu atas kapal masa tu yang paling syok nak main. Tak ada siapa kacau. Okay? Sekarang dia heboh viral dia jual dekat tempat pasal mesin permis judi dan sebagainya. Tak tahulah, benda ni bagi saya lah, manusia akhir zaman ni dia suka membuka rahsia yang tertutup dan dia suka menutup rahsia yang terbuka. Itu sifat dia. Ada benda yang aib yang tertutup, dia suka pergi cari buka. Ada benda yang rahsia tapi terbuka, semua orang tahu, tapi dia sedaya upaya nak tutup bagi tak mau orang tahu, padahal semua orang tahu. Siapa boleh nafi kewujudan premis-premis tu? Semua orang tahu. Ya, cuma tak ada orang nak pecah tung pergi buat live macam abang hot burger tu kan. Dia pergi buat. Tak apalah, depa punya inilah, depa bincang lah. Tapi sejujurnya kalau kita tanya hati kita, semua orang tahu memang ada benda tu. Kan? Dia kata rahsia yang terbuka, kita nak nafi apa? Memang tu ada kan. Tak tahulah dunia tu. Dan kadang-kadang ada rahsia yang tutup, yang aib orang dan sebagainya, kita cari nak buka. Dia ada rahsia yang terbuka yang semua orang tahu. Dia ni memanglah sekian-sekian ni memang terbuka rahsia tu, tapi orang cuba nak tutup juga. Tu silap. Ya. Baik, saya teruskan. Maka kita ni kalau bulan 12 kan dia ada angin timur yang sepoi-sepoi tu kan. Okay? Tapi sebab tu pelabuhan Melayu dulu menjadi terkenal dan menjadi, kalau tuan-tuan baca dalam hikayat Merong Mahawangsa, pernikahan anak Raja Rom dengan putri Cina, dalam filem pun disebutkan kan. Tetapi Profesor Ridwan Usman kan, daripada Sarawak, Datuk Profesor, ketika membentangkan kerja tentang kesalahfahaman bangsa Melayu terhadap Uthmaniyah, mengatakan dalam tradisi penulisan Melayu dulu, bila mana Melayu menyebut Rom bukan bermaksud orang putih, bukan bermaksud kerajaan Rom itu, tetapi Rom yang dirujuk oleh penulis Melayu dulu adalah Uthmaniyah. Sebab bila mana Uthmaniyah pada 1453 pergi ambil Constantinople daripada kerajaan Byzantine yang dikatakan kerajaan Kristian itu, maka mengambil alih tempat itu, maka tempat itu dirujuk sebagai Rom lah. Kerajaan yang ganti pun dipanggil Rom juga. Padahal Rom sesudah 1453 yang dirujuk oleh bangsa Melayu ketika itu merujuk kepada khalifah-khalifah Islam. Sebab tu tuan-tuan buka dalam hikayat Hang Tuah, disebutkan ketika mana Hang Tuah pergi menghadap Raja Rom nak minta beli meriam dengan kapal, dengan bedil, dia melihat di sana ada 10,836 buah masjid. So kalau Rom itu merujuk kepada orang putih punya tempat, mana bisa ada sampai 10,000 buah masjid. So itu menjadi pengukuhan oleh profesor, mengatakan bukan Rom Eropah, tapi Rom itu bermaksud Uthmaniyah. Rom yang memberikan bedil dan pengliam kepada kerajaan Aceh, kerajaan Melaka, Demak, Pasai semua ni adalah kerajaan Uthmaniyah. Di sana ada perhubungannya. Tapi sebab kita salah faham akan definisi itu, menyebabkan kita berbeza. Ya, dulu bila sebut telefon, orang faham telefon lah yang ada ganggang. Okay. Sekarang bila sebut telefon, orang faham telefon yang kosong, skrin, keypad pun tak ada ni. Kan? Kalau diceritakan benda ni 1000 tahun akan datang,
Telefon tu benda yang dekat di dinding, ada ganggang. Budak-budak 1000 tahun akan datang akan gelap. Mana ada telefon bukan macam tu lah. Telefon macam lain. Telefon bentuk dia besar ni ya. Mana tahu lagi 20 tahun kan. Boleh telinga kan. Dia akan gelap kat kita. Padahal telefon dalam definisi zaman kita memang macam tu. Begitulah perbezaan definisi menyebabkan orang salah faham dan berlaku pergaduhan. Begitulah dalam tradisi agama pun. Definisi hadis hasan sahih oleh Imam Tirmizi mungkin berbeza dengan definisi hadis dhaif bagi imam lain. Tetapi maksud mereka itu definisi mungkin sama, tetapi pemahaman mereka berbeza. Definisi bid'ah bagi Imam Nawawi dengan definisi bid'ah bagi golongan yang itulah belah-belah depa tu tak sama. Walaupun mereka mengucapkan perkataan yang sama, tetapi mungkin definisi itu berbeza menyebabkan salah faham yang akhirnya bergaduh. Kalau kita mau duduk dan membaca manhaj mereka itu, maka baru kita faham, oh, there is no need for us to fight. Tak perlu bergaduh pun. Dia cuma perbezaan pemahaman definisi sahaja. No? Baik, saya teruskan. Maka tuan-tuan, gemilanglah kerajaan kita dulu tu dengan manfaat angin. Angin banyak membantu kita. Angin paling banyak bantu siapa dengan izin Allah? Nabi Sulaiman. Wasakhkhara lahu riha. Allah Taala tundukkan angin pada Nabi Sulaiman. Nanti kita akan sampai bab Nabi Sulaiman, kita akan masuk pada satu kisah Imam Ibn Katsir buat satu riwayat. Nabi Sulaiman rupanya memang dia ada tikar terbang. Tikar terbang disebutkan dalam riwayat. Yang Tafsir Piramli buat Laksmana Doremi tu, ada tikar terbang tu, Zam-Zam ala Kazam tu, rupanya tradisi itu memang ada dah. Saya bila saya duk cari tikar terbang ni, saya jumpa semua kebudayaan ada kisah tikar terbang. Contoh buka dalam kebudayaan orang Arab, dia ada kepahaman 1001 malam, apa? Aladdin, tikar terbang. Dalam kepercayaan orang Hindi pun ada. Kepercayaan orang Greek, dia ada magical carpet. Setiap budaya ada kepercayaan, cerita sastra mereka tikar terbang. Tak mungkin benda tu kebetulan, melainkan tak mungkin, saya bilang lagi tak mungkin cerita itu kebetulan. Logik akal dia adalah kemungkinan kisah itu pernah sampai ke halua telinga nenek moyang mereka, ataupun pernah kelihatan oleh mata nenek moyang mereka dulu sampai dijadikan cerita. Cuma bila jadi cerita, jadi versi macam-macam lah. Ada versi Tuhan Brahma yang dengan tikar terbang, ada versi Aladdin dengan tikar terbang. Rupanya mungkin macam banjir kita cerita sebelum ni kan. Setiap tamadun saya pernah sebut dah, satu tamadun ada cerita banjir, ada cerita tentang petas Sunda yang tenggelam, Danau Toba, Atlantis. Setiap satu tamadun sebut kisah tenggelam ni. Adakah tenggelam itu satu saja? Zaman Nabi Nuh, kerana tenggelamnya sampai ke seluruh bumi, maka menyebabkan semua tamadun menceritakannya. So kalau kita nak apply konsep itu dalam kisah Nabi Sulaiman, kemungkinankah semua tamadun pernah tengok tikar itu, maka diceritakan turun-temurun, akhirnya berkembang cerita itu ikut budaya masing-masing. Logiknya ada. Kita akan sampai cerita itu nanti. Tetapi kata Allah dalam Quran, kenderaan yang dia naik atas angin itu, sepagi perjalanan dia macam perjalanan orang sebulan. Ya, sepetang jalan dia begitulah. Nanti kita akan sampai cerita itu. Jadi menurut ulama, kenderaan yang dinaiki itu adalah tikar terbang yang di atasnya boleh dimuatkan bala tentera ratusan ribu. Kita akan sampai nanti, insya-Allah. Maka dengan kuasa wasakhkhara lahu riha, penundukkan angin. Nenek moyang kita dulu pun ada kan ilmu tunduk angin. Tentu kalau tuan ingatlah zaman tok kita, ayah kita dulu ilmu angin. Ya, kenduri kenara kan, tengok macam nak hujan, dia baca-baca doa lagi angin terpupuk ikut lain, ikut hujan kan. Itu yang cara elok lah. Yang cara elok dihantar santau angin dan sebagainya. Banyak ilmu. Orang Melayu dulu ilmu banyak kan, macam-macam jenis ilmu daripada hak elok, hak tak elok, macam-macam. Saya bulan lepas saya pergi mengurut belakang ni, padang Cina, ikut tuan-tuan Misapi, Pak Su. Betul ada banyak. Buah mengkudu, nanah, batu, daun pecah beling. Macam-macam satu cerita kat kami dah duk ambil ilmu kat dia kan. Ilmu orang tua-tuanya betul ni, rupanya banyak. Cuma sayangnya sekarang ni makin luput kepahaman itu. Itu pun ilmu. Itu pun ilmu juga. Sebab dalil hadis sahih Muslim, para sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, sebelum kami masuk Islam dulu, bila kami sakit, kami ada berubat, adalah baca-baca sikit. Berdosa ke tak? Nabi kata apa? Baca kat aku. Bacaan tu macam mana? Kalau tak ada syirik, tak ada masalah, Nabi kata. Rupanya boleh. So kalau petua-petua dulu ni, kalau tak ada usul syirik, it's okay then. Okay, baik, saya sambung. Lepas setengah dah, saya nak habis ni. Okay.
So kita pergi terus yang bawah ni kan. Okey. Yang perangan bawah tu, sesungguhnya ketika kaum Ad menyaksikan azab yang masih nampak di udara, yang wujud seperti awan, mereka menyangka bahawa hal itu adalah awan yang akan menurunkan hujan kepada mereka. Tetapi sebenarnya awan itu merupakan azab. Mereka meyakininya sebagai rahmat, padahal sebenarnya adalah petaka. Mereka berharap awan itu membawa kebaikan, tetapi ternyata yang mereka terima itu justru puncak keburukan. Tuhan perlihatkan kepada mereka awan. Kita dah bincang dah dulu. Mereka bersorak gembira, menyangka oh cantik hujan nak turun. Memang turun, tetapi angin azab yang tinggi, yang kuat. Sekarang saham tengah naik. Tengok dia climbing tinggi, orang pakat masuk meneru ni. Kalau dulu unit dia berapa bilion unit saja kan, 2-3 bilion dia sembang dengan orang saham. Sekarang sampai 24 bilion unit kan. Orang seronok pakat masuk, tapi sekali dia jatuh, tu para penasihat kata jangan lupa berani sangat ni. Pasal orang yang tak biasa, orang-orang yang newbies takut. Sekali lagi kita sekarang ni kempen macam-macam kan, di radio, di TV. Sampai bila nak hadap jam kan, ulat dalam batu pun boleh hidup. Kemah kan. Orang tak tahu, kena berhenti kerja, dapat BSS sikit masuk kan, masuk tak kerti apa-apa, kena buhung, bukan kena buhung, dia tak buhung, cuma tak kerti nak beli kat mana, nak jual kat mana, bull bear, kangaroo semua ni, bam, kena buhung, jatuh, kalah lagi, jatuh risau. Apa-apa buat kena ada ilmu. Sebab kalau tak ada ilmu dia jadi perjudian, pasal dia gamble. Tapi kalau ada ilmu is okay, pasal dia buat dengan ilmu, dengan kajian, dengan research. Baik, Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud bukan, bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera. Tuhan pilih. Hampa yang nak azab ni kan, kami umai dah. Ini sebab kepada kita hari ni, kalau kita kena sakit-sakit yang teruk dan sebagainya, kadang-kadang seolah-olah kita meminta. Kita makan tak jaga, kesihatan tak jaga, kita naik motor laju-laju, kita lawan arus dan sebagainya. Bila kita kena azab, sakit, aksiden dan sebagainya, seolah-olah kita meminta azab itu lah. Bila kena, tak ada salah siapa, pasal kita yang buat ke arah tu. Baik. Azab boleh jadi berupa angin yang sangat sejuk, yang berhembus amat kencang, menghempaskan mereka, yang berlangsung selama 7 malam 8 hari secara terus menerus, hingga tidak seorang pun dari mereka yang tertinggal. Bahkan angin itu terus mengejar mereka dimanapun mereka berada. Ini yang disebut sebagai angin yang ada sistem GPS. Macam itulah nak disebut dengan zaman law ni. Dalam kaum Nabi Lut, kita besok lagi, dah lagi, memang disebutkan ada batu minan nar, batu daripada api neraka. Bila Allah Ta'ala kata bumi itu diangkat sampai ke atas, aliyaha safilaha, di pusing hempak ke bawah sampai sekarang lah kan. Kawasan itu kawasan paling rendah atas muka bumi sebab hempapan itu. Tetapi disambung ayat itu, kata Allah, setiap seorang di antara mereka ada batu daripada neraka, yang musawamatun fiha, yang di batu itu ada nama every single one of them, setiap satu seorang di antara mereka, yang mana batu itu memang exactly, memang cari mereka, ang nyorok lah mana pun batu tu akan sampai, all the way from hell, daripada neraka sampai. Maknanya hari ni teknologi torpedo yang ada set GPS siap dah kan, attack kan, mana dia ada satu lagi teknologi, dia kata apa, heat detector kan. Torpedo tu akan cari yang ada heat, so dia akan ligan sampai dapat. Allah Ta'ala buat lama dah batu neraka tu yang memang ada koordinat lah. Quran tak sebut lah wafiha koordinatun, tak ada lah kan, tapi koordinat lah maknanya tu, cari sampai dapat. Begitu jugalah angin ini pun, kata Ibnu Katsir, angin tu akan cari setiap seorang, menyorok di mana pun dia cari jumpa, dapat dia akan hancurkan sampai jadi serbuk. Ini kaum Ad yang pada awalnya kita cerita dulu ni, dia berkata apa? Man asyaddu minna quwwah, siapa lagi kuat daripada kami? Sudah Tuhan tunjuk, jadi serbuk tu weh. Jadi serbuk, boleh buat 3 in 1. Baik, hingga tidak seorang di antara mereka pun yang tertinggal. Bahkan angin itu terus menerus mengejar mereka dimanapun mereka berada, sekalipun di celah-celah gunung dan gua-gua, sampai berjaya memporak-perandakan dan membinasakan mereka semua. Bukan hanya itu, rumah-rumah tempat tinggal mereka, benteng-benteng yang mereka bina dengan kukuh dan megah, ada yang hancur berkeping-keping sebelum azab itu diturunkan dengan kekuatan dan keperkasaannya. Mereka berkata, siapa yang lebih kuat daripada kami? Yang saya kata tadi itu, man asyaddu minna quwwah.
Pasal dia pencabak Tuhan. Dia bertanya Tuhan, dia bertanya Nabi Yehud, adakah lagi kuat daripada kami? Siapa lagi kuat daripada kami ni? Memang kaum Ad ini kuat. Mereka kuat di sudut fizikal, kuat di sudut minda, kuat di sudut kekayaan. Mereka kuat lengkap. Bila datang seruan kepada mereka, minta mereka tunduk, mereka tak mau. Maka bila datang azab Allah, jadi debu mereka. Lalu Allah Ta'ala menurunkan sesuatu yang lebih kuat dan dahsyat dari mereka, iaitu angin yang mematikan. Tuhan perli, Tuhan hantar kepada mereka yang lebih kuat, tapi tak nampak. Oh, dahsyat. Sekarang kita berperang dengan benda tu sekarang, Covid. Kuat dia, tapi tak nampak. Takut. Dengan sesiapa pun kita takut sekarang. Nak duduk dekat, jadi risau. Jadi takut kan. Tak nampak. Kita mula bersangka dengan orang, dia ni okey ke, nak salam jadi serayau, nampak jadi macam mana. Tuhan nak tunjuk kat kita orang. Manusia nak bongkok apa sangat, boleh detect itu, boleh detect ini, boleh kesan itu, boleh kesan ini. Tuhan hantar satu virus saja, tak nampak kelang kabut kita. Ni kluster baru ni tak tahu selesai tak selesai lagi. Super spreader kan dia punya ni dia. Baik. Adalah juga kemungkinan bahawa angin itu pada akhirnya menerbangkan awan. Ini kerana orang-orang yang masih tertinggal di antara mereka menduga ia sebagai awan yang membawa rahmat dan hujan bagi mereka. Lalu Allah mengirimkan kejahatan bara api yang melumatkan mereka, sebagaimana yang dikemukakan bukan hanya oleh seorang imam, namun ramai. Sebagaimana azab yang menimpa penduduk Madian, di mana Allah mengumpulkan azab bagi mereka antara angin sejuk dan azab api. Nanti kita akan sampai bulan depan. Untuk kaum Nabi Saleh nanti Allah Ta'ala cantum tu api yang panas dengan angin yang sejuk, mai sekali. Macam mana tu? Tuan-tuan demam, tuan-tuan rasa sejuk, tapi badan panas. Lagu tu. Tapi ini azab lagi dahsyat. Yang demam mungkin dia cuci dosa saja kan. Bagaimana perasaan mereka ketika itu? Azab belum tentu panas saja, sejuk pun azab. Sebab tu dalam hadis sebut ada neraka yang sejuk. Neraka yang sejuk memang ada satu. Zamharir nama dia, neraka yang sejuk. Okay. Dan panah itu sifat yang Tuhan bagi kepada api. Tuhan boleh bagi panah itu kepada benda lain. Okay. Membakar itu bukan sifat, membakar itu sifat api, tetapi Tuhan berikan sifat itu kepada dia. Kalau Tuhan tak bagi dan izin, api tak mampu bakar apa-apa. Seperti mana api tak mampu bakar Nabi Ibrahim. Itulah perbezaan makhluk dengan khaliq. Kalau orang kata Allah Ta'ala kaya, betul. Manusia pun kaya. Apa beza kaya Allah dengan kaya manusia? Ingat, kaya Allah disebut sebagai ghinaul mutlaq, kekayaan yang mutlak. Kaya manusia ghinaul muallaq, kaya bergantung. Dalam bahasa kita secara mudah macam ni. Kaya Allah kaya dari, kaya manusia kaya dengan. Itu beza dia. Macam mana nak faham kaya dengan manusia? Kaya haji tu, dia ada kebun lah, dia ada kereta 5-6 biji, nampak? Kaya dengan kebun, kaya dengan kereta 5-6 biji. Dia kaya pakcik tu, gaji dia sebulan dekat 50,000. Kaya dengan gaji. Kaya dia, anak-anak dia semua kerja besar-besar. Kaya dengan anak-anak yang pandai dah kerja besar. Untuk Allah, dia ghinaul mutlaq. Kita tak boleh kata kaya dengan. Allah Ta'ala kaya dengan bumi-bumi, alam semesta. Tak boleh. Sebab kaya Allah kaya dari. Sebab apa saya kata tak boleh? Ini dalam ilmu usuluddin lah. Sebab kaya dengan ini, contoh saya kata haji tu kaya, gaji 50,000. Bermaksud dia kaya dengan gaji 50,000. Satu hari bila dia kena buang kerja, tak ada dah gaji tu, maka kurang tak kekayaan dia? Kurang. Haji tu kaya, kebun dia banyak, esok kebun dia semua terbakar. Efek tak kaya dia tu? Efek. Tapi kaya Allah, kita tak boleh kata Allah kaya dengan matahari, kaya dengan manusia. Esok kalau matahari tu tak ada, katalah musnah. Allah Ta'ala kaya dengan manusia, manusia mati, adakah masa tu kekayaan Allah berkurang? Tidak. Sebab tu Allah, dia bukan kaya dengan, dia kaya dari. Sebab tu disebut sebagai ghinaul mutlaq, ghina yang mutlak, bukan ghina yang muallaq, yang bergantung. Sebab tu tak boleh compare Allah dengan manusia. Memang manusia kaya ada, Allah Ta'ala kaya, tapi kita tak boleh kata kaya Allah dengan tumbuhan, kaya Allah dengan bintang-bintang dalam langit. Tak boleh. Pasal bintang dia ada tarikh mati dia. Adakah bila mati bintang itu
efek tak akaun kekayaan Allah? Tak efek. Jadi maka ghina'un anil alamin, dia ghina an alamin, atas segala alamin. Alamin bermakna kullu syai'in siwa Allah, ma siwa Allah, apa sahaja selain Allah, tu alamin. Ya? Allah Taala atas pada tu semua. Ya? Adapun kekayaan kita ini kekayaan ghinaul mu'allaq, kaya yang bergantung. 8.41 Isyak pukul 2 minit lagi noh. Okey, sikit lagi. Maka tuan-tuan, apa? Pengajian kita akan pergi nanti. Imam Tabrani tengok yang peringkat bawah sekali tu. Sorry, yang atas. Ibnu Abi Hatim berkata, ayahku memberitahuku, Muhammad bin Yahya bin Daris memberitahu kami, Ibnu Fadl memberitahu kami dari Muslim, dari Mujahid, dari Ibnu Umar. Dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, marfu', Nabi sebut, Allah tidak membukakan jalan menuju kaum Ad bagi angin yang membinasakan mereka, melainkan hanya seperti lubang cincin. Maknanya ruang untuk angin itu keluar di sisi Tuhan, nak pergi ke arah kaum Ad ini, Tuhan buka besar lubang cincinnya. Nah, kemudian angin itu melalui penduduk desa mereka, melainkan hanya melalui penduduk desa mereka, membawa binatang ternakan mereka dan harta benda mereka terbang di antara langit dan bumi. Angin tu mai keluar besar lubang cincinnya. Kalau dulu orang baca hadis ni, orang akan kata apa? Tu dia, angin daripada besar cincin saja orang tengok terbang satu kampung. Tapi hari ini mungkin bila ada syarah yang baru, kita akan kata apa? Itu konsep apa tuan-tuan? Konsep air pressure. Sebab tu ilmu kena berkembang. Ayat yang sama, matan yang sama, tetapi perkembangan itu berlandaskan zaman. Betul Sayyidina Umar kata didik anak-anak ikut zaman. Dulu mungkin kita kata ni besar lubang cincin saja boleh tenggelam satu kampung, terbang satu kampung pun betul. Tak, kita tak kata salah. Tok guru kita dulu semua betul. Tapi bila kita berhadapan dengan bahasa-bahasa baru, anak-anak muda baru, budak-budak sains, budak-budak teknologi, kita nak fahamkan mereka, how come angin keluar dari lubang cincin besar mana tuan-tuan? Tu nak pergi terbang satu kampung ni, mati sampai 8 hari 7 malam ni. Maka konsep yang dipakai oleh Allah dalam ayat ini air pressure, tekanan udara yang kuat daripada sisi Tuhan yang besar, tak tahu nak habaq. Ruang pusaran punca angin tu di mana tak tahu. Dia menusuk dengan satu lubang yang sangat kecil, dia tembak tu macam mana. Baru kita faham, patutlah dia kuat. Mungkin nanti lagi 50 tahun anak cucu kita ada penemuan sains yang baru, ada istilah yang baru untuk menerangkan matan ini dengan lebih jelas, lagi cantik. Mudah-mudahan dakwah yang kita bawa itu sampai ke setiap peringkat umur agar menggunakan larah bahasa mereka. Itu wasiat Sayyidina Umar. Besar lubang cincin saja. Itu yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, dan Imam Tabrani juga meriwayatkan jalan yang sama. Saya pergi cepat-cepat. 14 minit. Oh, peman rasa habis dah lah ni. Maka sebesar lubang cincin dan menenggelamkan mereka. Okey. Maka lepas tu dia buat mai cerita tentang haji Nabi Hud saja, tak apa. Okay, maka itulah azab yang telah menimpa kaum Ad, yang pada awalnya mereka mengatakan, siapa yang lagi kuat daripada kami? Man asyaddu minna quwwah. Siapa lagi kuat daripada kami? Who are better than us? Akhirnya Tuhan hantar kepada mereka angin yang tak nampak, yang sebesar lubang cincin, yang menukar mereka dan binaan mereka menjadi sabuk-sabuk. Bulan depan kita sambung insya-Allah, masuk kisah Nabi Allah Saleh, penduduk Madian yang mana dibunuh unta Nabi Saleh. Kemudian kita akan mai bab saya nak pitoi kisah kebinasaan mereka yang saya kata tadi tu, campur panas dan sejuk tu apa jadi kat depa. Wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa alamal malaikatil muqarrabin wa hdina fi hidayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'alil fila wa la ma'na wa la mataba'una syaqiyyan wa la maqtuda wa la mahruma
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.